أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب للإمام محمد أمين بن عيدروس ابن الشيخ أبو بكر بن سالم وسيد الإمام الفقيه العلامة العالم العلامة الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين وعلى من نوى أصلفنا الصالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita sambung kembali pengajian kitab Marhaban ya Ramadan, menceritakan ataupun membahas berkenaan tentang bab solat sunat tarawih. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah pun sama-sama masuk pada 17 Ramadan pada hari ini. Maka bila masuk 17 Ramadan berarti kita sudah masuk pada nuzulul Quran, ya, Ahlul Badar. Dan alhamdulillah semalam saya dan juga beberapa asatiza yang lain bersama guru kita tercinta al-alim al-alama Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, kita di dalam suatu majlis yang penuh dengan barakah. Alhamdulillah, mudah-mudahan majlis tersebut dijadikan majlis yang benar-benar majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik para jemaah sekalian, untuk tidak buang masa, kita akan langsung membicarakan berkenaan tentang jumlah rakaat solat sunat tarawih pada muka surat 139 di dalam kitab Marhaban ya Ramadan. Diperjelaskan paling sedikit jumlah solat sunat tarawih adalah 2 rakaat dan paling sempurna adalah 20 rakaat yang wajib dilakukan dengan cara salam pada setiap 2 rakaat hingga selesai 20 rakaat. Hal ini menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Muna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ya, Imam Muna Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Bagi sesiapa bagi sesiapa yang mengikuti pengajian saya pada 2 hari yang lepas, ada saya memperjelaskan berkenaan tentang solat asal usul solat tarawih ini bagaimana, boleh rujuk di dalam Facebook Majlis Rasulullah Singapura pada pengajian 2 hari yang lepas.
Diperjelaskan juga di sini perbezaan pendapat di antara para ulama dalam masalah bagaimanakah hukum solat sunat tarawih dilakukan dengan 4 rakaat atau lebih dalam satu salam. Maka terdapat perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu an, terdapat perincian. Tengok mazhab Syafi'i sendiri ada perincian hukumnya. Diperjelaskan jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukum, maka tidak sah solatnya, batal. Yang kedua, jika dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak mengetahui hukum, maka solat yang telah dilakukan sah dan menjadi solat sunat mutlak, bukan solat sunat tarawih. Ini perbezaan perincian hukum di dalam mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana pula menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an? Terdapat perincian hukumnya. Bagaimana? Diperjelaskan, jika duduk pada setiap 2 rakaat maka sah solat sunat tarawih, akan tetapi makruh jika melakukan hal tersebut dengan sengaja. Pendapat lagi satu pula, perincian lagi satu pula, jika tidak duduk pada setiap rakaat, jika tidak duduk pada setiap 2 rakaat, maka sah solat sunat tarawihnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, sedangkan menurut pendapat Imam Muhammad bin Hasan, iaitu murid Imam Abu Hanifah, hukumnya adalah tidak sah. Faedah seterusnya pula diperjelaskan perbezaan pendapat di antara para ulama dalam masalah jumlah rakaat solat tarawih adalah sebagai berikut. Ni dia para jemaah sekalian. Selalu kita dekat negeri kita berbincang mana satu rakaat yang betul solat tarawih, 8 ke 20. Di sinilah diperjelaskan. Apa dia? Menurut pendapat sebahagian besar ulama mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in, dan sebahagian ulama dari mazhab Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, jumlah rakaat solat sunat tarawih adalah 20 rakaat. Tengok, saya ulang sekali lagi, adalah 20 rakaat. Pendapat yang kedua pula, menurut pendapat Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, jumlah rakaat solat sunat tarawih adalah 36 rakaat. Kenapa boleh 36 rakaat para jemaah sekalian? Maksud sampai 36. Di Mekah dulu mereka solat tarawih 20 rakaat, tapi setiap 4 rakaat mereka akan stop dan mereka tawaf. Setelah tawaf dia sambung lagi solat tarawih. Kalau dekat Madinah pula diperjelaskan kerana dekat Madinah tak ada Mekah tak ada Kaabah, maka tawaf itu digantikan dengan solat, maka jumlahnya 36 rakaat. Dan yang ketiga pula, sebagian ulama berpendapat bahawa jumlah rakaat solat sunat tarawih adalah 8 rakaat. Ini pendapat tak kuatlah jemaah sekalian. Yang seterusnya pula, menurut pendapat Al-Imam Aswad bin Mazid radhiyallahu an, jumlah rakaat solat sunat tarawih sebanyak 40 rakaat. Maka cara niat solat sunat tarawih itu bagaimana? Dengan kita jatuhkan niat usalli sunnat tarawih raka'ataini ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat, jadi makmum ataupun jadi imam kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah dia jumlah bilangan rakaat yang para alim ulama yang para alim ulama memperjelaskan. Maka fahamlah kita di sini bahawasanya jumlah solat tarawih dengan pendapat yang kuat adalah 20 rakaat. 20 rakaat para jemaah sekalian. Jangan kita malas-malaslah dalam kita
menjalankan ibadah puasa ni, pada malam hari ni banyak-banyak kita melakukan solat. Ya, kerana apa? Ganjaran dia besar para jemaah sekalian. Ya, kalau sesiapa buka live streaming saya pada hari Selasa yang lalu, ada kuliah anjuran masjid, kuliah hadis anjuran masjid Abdul Razak, ya, Masjid Abdul Razak memperjelaskan apa? Satu amal ibadah di bulan Ramadan, dalam hadis kitab Riyadhus Salihin, satu amal ibadah di bulan Ramadan dilipat kali gandakan 10 oleh Allah Ta'ala, dan dilipat kali gandakan lagi sampai kepada 700 kali lipat ganda. Tengok para jemaah sekalian, maka besar fadilatnya, ya, besar fadilatnya. Baik, bagaimana pula apabila kita melaksanakan solat sunat tarawih, ya, di dalam solat sunat tarawih, surah-surah dalam solat sunat tarawih, bagaimana tu? Apa surah yang kita kena baca para jemaah sekalian? Di sini diperjelaskan oleh pengarang kitab kita ini. Perbezaan pendapat di antara para ulama dalam masalah surah Al-Quran yang sunnah dibaca dalam solat sunat tarawih adalah sebagai berikut. A. Dianjurkan membaca seluruh Al-Quran dengan membaca 10 ayat pada setiap rakaat, sehingga dalam masa sebulan dapat menghatamkan Al-Quran satu kali. Kerana jumlah rakaat solat tarawih itu masa sebulan adalah 600 rakaat, dan jumlah Al-Quran adalah 6,000 ayat dan lebih sedikit. Ya, jadi begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Digalakkan kita apa? Pendapat yang pertama ini, ya, di dalam setiap rakaat solat sunat tarawih itu kita baca 10 ayat para jemaah sekalian dalam Al-Quran. Maka nanti kalau dah satu bulan, khatamlah kita satu Quran dalam solat sunat tarawih. Yang pendapat B pula, yang kedua, dianjurkan membaca seluruh Al-Quran dengan membaca 30 ayat pada setiap rakaat, sehingga dalam masa sebulan dapat menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Subhanallah para jemaah sekalian, ya. Ini semua ada hitungan dia lah para jemaah sekalian. Begitulah para alim ulama kita dulu-dulu, begitu dia, ya. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, para jemaah pun boleh lihat dekat Facebook Habib Umar, ya, bila beliau memimpin solat sunat tarawih, bagaimana satu malam 2 juz para jemaah sekalian, satu malam 2 juz. Jadi dalam tempoh satu bulan 2 kali khatam Al-Quran di dalam solat tarawih. Dan dianjurkan membaca surah-surah yang pendek sebagaimana solat maghrib, kerana solat sunat jika dilakukan secara berjemaah dianjurkan untuk meringankannya. Ini begini para jemaah sekalian. Memang, ya, ada juga sebahagian para alim ulama, ya, membaca surah-surah yang pendek-pendek di dalam juz ammah, ya, di dalam juz ammah. Surah-surah yang pendek-pendek itu apa? Mereka akan mula daripada surah Wad-Duha sampailah akhir, iaitu terakhir sekali surah Qul a'udzu birabbin nas. Maka 20 rakaat para jemaah sekalian, ya, 20 rakaat. Ada juga yang membaca demikian, baca yang pendek-pendek. Akan tetapi para jemaah sekalian, sekiranya kalau kawasan tersebut mereka tak biasa dengan baca juzuk di dalam solat tarawih, ya, satu malam satu juz ke macam mana ke, kan, ya, mereka tak biasa, maka para alim ulama jelaskan apa? Ikut kebiasaan mereka baca surah yang pendek-pendek. Tapi kalau dah tempat tersebut, kawasan tersebut, memang kalau tiap tahun bulan Ramadan solat tarawihnya panjang, satu hari satu juz, jadi 30 hari khatam satu Quran. Jadi jangan kita pula pimpin solat tarawih pada kawasan tersebut dengan surah yang pendek-pendek, tak mau. Sesuaikan dengan keadaan. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Pendapat seterusnya pula dijelaskan, disesuaikan dengan keadaan orang yang akan melakukan solat berjemaah, kerana memperbanyak jumlah orang yang solat lebih utama daripada memperpanjangkan bacaan surah Al-Quran. Macam tadilah saya jelaskan, kalaulah dekat negeri kita biasanya sembahyang tarawih ni mereka ambil daripada surah Wad-Duha sampai ke An-Nas,
maka kita pun ikutlah daripada wadduha sampai ke Anas. Oh tak ada, saya nak ikut apa, saya nak apa, baca Quran. Jangan para jemaah sekalian, jangan. Kalau boleh baca Quran tu bila para jemaah sekalian? Ya, waktu kita tadarus Al-Quran, waktu kita melaksanakan solat-solat sunat, boleh kita baca Al-Quran. Tapi kalau dalam solat tarawih, jangan para jemaah sekalian, ya. Senang cakap, we follow the flow. Begitu dia. Ya. Baik, seterusnya para jemaah sekalian, kesempurnaan dalam menunaikan solat sunat tarawih. Hari ini saya rasa bab solat sunat tarawih ni saya nak habiskan para jemaah sekalian, ya. Saya nak habiskan masalah bab solat sunat tarawih ni, saya nak habiskan. Jadi insya-Allah besok nanti insya-Allah kita akan baca bab bab yang lain pula insya-Allah, ya. Solat sunat tarawih sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan penuh kekhusyukan, juga tumakninah. Tumakninah ni berarti apa? Jangan kita laksanakan solat sunat tarawih ni kalang kabut, tak mau para jemaah sekalian. Ya. Kalau kita nak buat, ya, solat sunat tarawih setiap 4 rakaat kita berhenti, kita baca doa. Boleh tak? Itu lagi bagus para jemaah sekalian. Sebab asal usul solat tarawih begitulah dia. Ya. Asal usul solat tarawih begitu. Ataupun kita tak nak berhenti setiap 4 rakaat, kita nak berhenti nanti bila dah dapat 8 ataupun 12 kita berhenti, ataupun kita nak berhenti nanti pada 20 rakaat dah habis, kita pun berhenti, kita pun baca doa. Boleh tak? Boleh, tak jadi masalah, ya. Yang tak bagusnya kita solat tarawih tu cepat-cepat para jemaah sekalian. Jangan, tak bagus. Saya rasa sedia maklumlah, ya, banyak yang dah tahu dah berkenaan tentang solat tarawih yang cepat ni. Kalau boleh tak mau para jemaah sekalian, ya. Yang dinamakan tarawih itu apa? Solatnya tenang-tenang, rilek-rilek, jangan kalang kabut. Tu dia, ya. Dan tidak terburu-buru. Setiap rakaat tu mesti ada tumakninah. Kalau tak ada tumakninah, tak sah tu sembahyang para jemaah sekalian. Sehingga akan menyebabkan rukun-rukun solatnya tidak dilakukan secara benar dan sempurna. Tengok, baru tadi saya jelaskan. Jadi kalau orang solat tarawih itu cepat-cepat, nak cepat habis, perkara tersebut dicela oleh para salafus salih, dicela oleh para alim ulama dahulu kala. Hal ini sangat dicela oleh para salafus salih. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Siapa ni para jemaah sekalian? Yang mengarang Ratib Al-Haddad ataupun yang mengarang kitab Nasihat Agama. Ya. Di dalam kitabnya, kitab An-Nasaih. Nasaih berarti apa? Di dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad memperjelaskan para jemaah sekalian, ya. Beliau memperjelaskan. Apa beliau memperjelaskan? Saya baca bahasa Arab dia. Wal yahdhar min at-takhfifil mufrid alladhi ya'taduhu kathirun min al-jahalati fi salatihim lit-tarawih, hatta rubbama yaqa'una bisababihi fil ikhlali bi syai'in min al-wajibat مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لا بد منه بسبب العجلة، فيصير أحدهم عند الله لا هو صلى ففاز بثواب، ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من الإعجاب، وهذه وما أشبهها من أعظم مكايد الشيطان لأهل الإيمان، يبطل عمل العامل منهم عمله من فضله للعمل، فاحذروا من ذلك فتنبهوا له معاشر الإخوان، وإذا صليتم تراويح وغيرها من صلوات فأتموا القيام والقراءة والركوع والسجود والخشوع والحضور وسائر الأركان والآداب، ولا تجعلوا للشيطان عليكم سلطانا، فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فكونوا منهم
innama sultanahu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun fala takunu minhum. Apa arti dia para jemaah sekalian? Jauhilah percepat solat sunat tarawih dengan ukuran yang berlebih-lebihan, yang sering dilakukan oleh orang-orang yang bodoh ketika mereka melakukan solat sunat tarawih, yang seringkali menyebabkan mereka jatuh pada kekurangan hal-hal yang wajib dalam solat, seperti tumakninah dalam yang seharusnya dibaca dengan benar, kerana surah Fatihah tergesa-gesa supaya cepat selesai akan menyebabkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak solat. Agar mereka mendapat pahala atau mereka meninggalkan solat kemudian mengikuti terus atas rasa malas pada dirinya bahawa dirinya tidak solat tarawih dan selamat dari sifat-sifat ujub hingga diri kerana amalannya, merupakan tipuan syaitan yang paling besar untuk hamba yang beriman, membatalkan pahala amalan seorang hamba akan tetap ia masih tetap melakukannya. Hati-hati dalam masalah ini dan sedarlah wahai manusia, jika kalian solat sunat tarawih atau ibadah lebih lainnya, maka sempurnakanlah posisi berdiri, kemudian bacaan surah Fatihah, rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, kehadiran hati dan seluruh rukun serta adab ketika ibadah lain, ibadah kalian, maka sesungguhnya ia tidak boleh jadi pengatur atau raja sultan yang berkuasa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal pasrah kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya kerajaan syaitan hanya atas seorang yang di bawah kekuasaannya, dan di atas orang-orang yang musyrik, maka jumlahnya kalian menjadi seperti mereka. Wal'iyadhu billah min dhalik. Tengok para jemaah sekalian, ini telah ditetapkan oleh, ini telah dinasihatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Juga pendapat Al-Imam Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Abdullah Bafaqih menjelaskan dalam fatwanya yang ditulis oleh Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, iaitu wa amma takhfiful mufritu fi salati tarawih faminal bid'ah bid'il fashiyati li jahlil ummati wa takasulum wa muqtada ibaratan najmi anna al-infirada fi hadhihi halah afdalu minal jamaah in alima ma'mum aw zanna anna al-imam la yutimmu ba'du arkan lam yasih lam yasih al-iqtida'u bihi aslan. Apa maksud ini para jemaah sekalian? Adapun mempercepatkan solat sunat tarawih dengan ukuran yang berlebih-lebihan, maka hal itu termasuk dalam bid'ah yang sangat buruk. Berarti apa? Perkara yang Nabi tak buat tapi kita buat, tapi kita buat pun tak betul. Kerana sebab kebodohan para imam solat sunat tarawih, yakni kerana sebab kebodohan para imam, yakni solat sunat tarawih, dan rasa malas mereka, menurut pendapat yang dijelaskan di dalam kitab Tuhfah karangan Imam Ibnu Hajar, soal munfarid dalam keadaan seperti ini adalah lebih utama dari berjemaah jika sekiranya makmum mengetahui atau mempunyai prasangka kuat bahawa imam tidak sempurna dalam mengerjakan sebahagian dari rukun-rukunnya, dan jika demikian tidak sah bagi makmum untuk berjemaah dengannya. Tengok para jemaah sekalian, ya. Ni kita kena faham para jemaah sekalian, solat sunat tarawih
Tak boleh main-main para jemaah sekalian. Solat sunat tarawih kita tak boleh buat sesuka hati kita. Nak buat kalang kabut, tak boleh para jemaah sekalian. Ya, kita kena buat dengan tenang satu persatu. Mulalah dengan apa? Anak isteri kita, ya, duduk ramai-ramai, kita solat berjamaah bersama mereka, tetapi solat sunat tarawih bersama mereka dengan apa? Dengan kita pelan-pelan, tenang-tenang, ya, angkat dek kibar pelan-pelan, Allahu Akbar, baca Fatihah pun Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Jangan kita kalang kabut, tak bagus. Kita buat perkara-perkara kalang kabut pun tak bagus para jemaah sekalian, ya. Saya rasa inilah yang kita dah selesaikan berkenaan tentang bab solat sunat tarawih ini. Jadi bila kita habis solat sunat tarawih para jemaah sekalian, selalu kita buat apa? Selalu kita buat solat sunat witir. Ya, selalu kita buat solat sunat witir. Baik, sekarang ni saya nak baca bab solat sunat witir. Bagi siapa yang ada kitab Marhaban Ya Ramadan, buka muka surat 127 para jemaah sekalian. Baik, bab solat sunat witir. Pengertian solat sunat witir. Solat sunat witir adalah solat sunat yang dilakukan setelah solat fardu isyak. Ya. Hukum solat sunat witir bagaimana? Hukum solat sunat witir adalah sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Dalil keutamaan solat sunat witir bagaimana? Dalilnya ialah solat sunat witir mempunyai keutamaan yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha amaddakum bis-shalah, hiya khairun lakum min humrin na'am, wa hiya al-witr." Apa artinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan untuk kalian solat, iaitu solat tersebut lebih baik untuk kalian daripada hayawan unta yang terbaik, dia adalah solat witir. Tengok para jemaah sekalian, ya, begitu besar fadilatnya orang melaksanakan solat sunat witir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haq, faman lam yutir falaysa minna." Solat sunat witir itu adalah hak, adalah betul yang dianjurkan. Maka barang siapa yang tidak solat sunat witir, maka dia bukan termasuk dalam kelompok kami, bukan termasuk dalam golongan aku. Nabi SAW bersabda lagi, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlul Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, ganjil, satu, tunggal, maka solat witirlah kalian, wahai ahli Quran yang mengikuti hukum Al-Quran. Jumlah solat sunat witir. Bagaimana pula jumlah solat sunat witir para jemaah sekalian? Jumlah solat sunat witir iaitu paling sedikit hanyalah 1 rakaat. Dan paling banyak adalah 11 rakaat. Dan hukum jika selalu mengerjakan solat witir hanya dengan 1 rakaat adalah makruh. Ya, makruh. Jangan kita buat solat witir 1 je para jemaah sekalian, jangan, ya. Kita buat 2 rakaat pertama, lepas tu 1 rakaat. Jadi dia jadi ganjil 3. Bila waktu solat sunat witir diperjelaskan, waktu solat sunat witir dimulai dari setelah melaksanakan solat isyak, meskipun dengan cara jamak takdim, sampai menjelang azan subuh. Tidak sah melaksanakan solat witir sebelum menunaikan solat isyak. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Yang lebih utama adalah jika dilakukan pada waktu sepertiga malam terakhir. Hal ini jika yakin bahawa dirinya akan bangun sebelum terbit fajar, bagaimana sabda Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Ij'alu akhira salatikum bil laili wal witra. Jadikanlah penutup solat witir kalian pada malam hari adalah solat witir.
jika tidak yakin bahawa dirinya akan bangun sebelum terbitnya fajar, matahari, maka lebih baik, lebih utama dilakukan solat witir secara malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalahum, wa man tama'a an yaquma akhira falyutir akhiral lail, fa in sala khairil laili mashhudatun. Artinya, barang siapa yang takut tidak bangun pada waktu malam terakhir, maka solatlah witir pada malam permulaan, maka solatlah witir pada waktu permulaan. Dan barang siapa yang yakin dapat bangun pada waktu malam terakhir, maka solatlah witir pada waktu malam terakhir. Kerana sesungguhnya solat pada waktu malam terakhir disaksikan. Memang betul, ibadah di tengah malam ni para jemaah sekalian disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan pendapat para alim ulama berkenaan tentang solat sunat witir. Macam mana pula perbezaan dia para jemaah sekalian? Diperjelaskan, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, waktu solat sunat witir bermula dari setelah melaksanakan solat fardu isyak sampai menjelang waktu maghrib. Menurut pendapat sebagian ulama pula, waktu solat sunat witir bermula dari setelah masuknya waktu solat isyak, meskipun sebelum melaksanakan solat isyak sampai menjelang azan subuh. Menurut pendapat sebagian ulama lagi, waktu solat sunat yang wajib waktu solat sunat witir bermula dari setelah melaksanakan solat isyak sampai sebelum melaksanakan solat subuh. Jadi gini pak jemaah sekalian, awak lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib jangan sibuk-sibuk sembahyang sunat witir. Nak sembahyang sunat witir bila para jemaah sekalian? Bila dah ada ais, barulah bila dah ada ais pula, minta maaf para jemaah sekalian. Minta maaf para jemaah sekalian, ya. Melaksanakan solat sunat witir ni para jemaah sekalian, ya, paling baik melaksanakan melaksanakan solat sunat witir ini setelah melaksanakan solat isyak, dan waktunya sampailah waktu subuh. Ya. Menurut sebahagian pendapat ulama pula, waktu solat sunat witir bermula dari setelah melakukan solat isyak sampai sebelum melakukan solat subuh. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi lepas zuhur awak jangan solat sunat witir, lepas asar jangan solat sunat witir, lepas maghrib jangan solat sunat witir, jangan. Belum waktu dia lagi para jemaah sekalian. Bila masuk waktu dia apabila kita selesai daripada solat isyak. Ya. Jadi kalau kita di bulan puasa ni para jemaah sekalian, bila kita solat sunat witir, solat sunat witir selepas kita solat sunat tarawih. Kita dah belajar solat sunat tarawih dilaksanakan selepas solat sunat tarawih dilaksanakan selepas solat isyak. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara yang kedua pula diperjelaskan, waktu Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan solat sunat witir, diriwayatkan bahawasanya waktu Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan solat sunat witir adalah sebagai berikut. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma mengerjakan solat sunat witir pada waktu permulaan malam. Sedangkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma mengerjakan solat sunat witir pada waktu malam terakhir. Itu dia para jemaah sekalian. Memang solat sunat witir ni disunahkan kita sembahyang pada malam hari. Ya, pada sepertiga malam, sunnah memang dia. Ya, memang baik para jemaah sekalian. Dan juga diperjelaskan cara-cara solat sunat witir. Macam mana cara-cara melaksanakan solat sunat witir, baik yang 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat. Terdapat 2 cara dalam melaksanakan solat sunat witir tersebut. Satu iaitu dengan cara wasal.
wasal. Apa wasal? Wasal tu dia continue, bersambung. 2 rakaat terakhir disambung dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Dia bersambung pada jemaah sekalian. Lagi satu fasal. Fasal tu dia terpisah. Terpisah bagaimana? Rakaat terakhir dipisah dari rakaat-rakaat sebelumnya. Cara ini lebih utama, afdal dari cara yang pertama, wasal, kerana akan bertambah beberapa amalan di atas di antaranya, iaitu niat, takbir, salam, kerana kaedah fikih memperjelaskan makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Ya, jika lebih banyak amalannya maka lebih besar pahalanya. Ya. Solat sunat witir dengan cara terpisah, fasal, dan cara wasal, bersambung. Macam mana para jemaah sekalian? Mana cara yang lebih utama dalam melakukan solat sunat witir? Apakah dengan cara fasal ataupun cara wasal? Maka perincian hukumnya sebagai berikut. Jika jumlah rakaatnya dari 2 cara tersebut, fasal dan wasal, sama, maka yang lebih utama dengan cara fasal, iaitu terpisah. Jika jumlah rakaatnya dengan cara wasal lebih banyak, atau jumlah rakaatnya sama, akan tetapi jika dilakukan dengan fasal tidak mencukupi waktu solatnya, dan jika dilakukan dengan cara wasal maka akan cukup waktu solatnya, maka pada 2 masalah ini di atas yang lebih adalah utama, iaitu dengan cara wasal. Apa surah-surah yang dibaca para jemaah sekalian waktu kita solat sunat witir para jemaah sekalian? Ya, setelah kita membaca surah Fatihah, ya, sunnah solat sunat witir itu ada 3 rakaat. Maka surah yang dianjurkan membacanya pada rakaat yang pertama surah Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua surah Al-Kafirun. Setelah itu dia beri salam. Lepas tu dia sembahyang yang lagi 1 rakaat. Setelah habis Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas, dia baca surah Al-Falaq, dan dia baca surah An-Nas. Ya. Sebenarnya solat sunat witir ini merupakan salah satu solat sunat kegemaran para alim ulama. Jadi para alim ulama selalu mereka melaksanakan solat sunat witir ini dengan bermacam-macam cara. Ada sebahagian mereka melaksanakan solat sunat witir ini dengan membaca surah yang panjang-panjang. Ya, ada yang seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi mana yang betul? Semua betul para jemaah sekalian. Tak ada yang salah pun. Ya, seperti seorang ulama besar di negara Hadramaut, iaitu Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar radhiyallahu an. Ya, beliau melaksanakan solat sunat witir bagaimana? Macam ni para jemaah sekalian. Solat 2 rakaat. Pada rakaat pertama beliau membaca surah Fatihah dan membaca surah Zalzalah sebanyak 2 kali. Zalzalah ni surah apa ustaz? Surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Tu surah dia para jemaah sekalian. Sedangkan pada rakaat yang kedua, beliau setelah membaca Fatihah, beliau akan membaca surah At-Takatsur sebanyak 6 kali. At-Takatsur tu surah apa ustaz? At-Takatsur tu adalah surah Alhaakumut Takatsur. Sampailah akhir surah dia. Ya. Ataupun melaksanakan sebanyak 6 rakaat. Pada setiap rakaatnya membaca surah Fatihah dan ayat kursi 1 kali dan Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian solat sebanyak 3 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surah Fatihah dan surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tu dia. Ya. Dan bila kita selesai daripada kita membaca bila kita selesai daripada kita melaksanakan solat sunat witir, biasa kita baca doa apa? Subhanal Malikil Quddus. Kan kita baca tu, kita ulang 3 kali para jemaah sekalian. Ya. Setelah itu kita
kita sambung lagi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu pun kita ulang 3 kali. Dekat dalam kitab kita ini pula diperjelaskan apa para jemaah sekalian? Doa selesai melaksanakan solat sunat witir, kita dianjurkan baca apa? Subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Lepas tu kita sambung, kita baca Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh jalaltas samawati wal arda bil azamati wal jabarut wa ta'azzazta bil qudrati faharta al ibada bil maut. Allahumma inni a'udhu bika biradhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Sampailah terus membaca doa tersebut, dan juga setelah itu kita boleh sambung dengan kita membaca wirid ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali. Dan kita boleh sambung lagi dengan doa fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kita tutup dengan fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Itu dia para jemaah sekalian. Baik, di sini ada masalah fikih sikit para jemaah sekalian. Pengarang kitab kita ini dimasukkan masalah-masalah fikih sikit. Masalah-masalah dalam bab solat sunat witir. Dia adalah dia ada 5 perkara, tetapi dia ada perincian daripada jemaah sekalian. Yang nombor 1, jika seseorang tidak mengerjakan solat fardu isyak pada waktunya, maka hukumnya tidak boleh melakukan qada solat sunat witir sebelum melakukan qada solat fardu isyak. Ingat para jemaah sekalian, jangan lupa. Yang kedua, hukum membaca kunut dalam solat sunat witir terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, disunahkan membaca kunut dalam solat sunat witir pada setengah terakhir dalam bulan Ramadan. Seperti semalam lah para jemaah sekalian. Semalam ni kira kita dah masuk separuh daripada bulan Ramadan yang terakhir. Maka semalam bila kita solat witir yang 1 rakaat tu, bila kita dah i'tidal, sebelum kita sujud, kita baca doa kunut. Pendapat yang kedua pula, menurut pendapat Imam Malik bin Anas, disunahkan membaca kunut dalam solat sunat witir selama bulan Ramadan. Berarti apa? Kalau menurut Kalau menurut Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, dia tak tunggu macam Imam Syafi'i. Malam yang ke-17 baru dia malam yang ke-17 baru dia start, tak ada. Dia akan apa? Daripada malam pertama solat tarawih 1 bulan penuh pada solat witir, habis pada solat witir yang 1 rakaat tu, habis dia i'tidal, mereka akan baca kunut. Menurut pendapat yang ketiga pula, iaitu Imam Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW, dan juga Al-Imam Abu Walid An-Naisaburi radhiyallahu an, disunahkan membaca kunut dalam solat sunat witir dalam masa setahun. Berarti apa para jemaah sekalian? Disunahkan kita baca kunut dalam solat sunat witir selama setahun. Setahun kira senang cakap setahun sekali lah kita baca. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni, bila kita habis solat witir, bila kita habis solat tarawih, kita solat witir. Bila solat witir, imam pun baca kunut. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pendapat yang ketiga pula berkenaan tentang masalah dalam bab solat sunat witir ini. Jika tidak membaca kunut pada solat witir di waktu yang disunahkan untuk membaca kunut, iaitu pada setengah terakhir bulan Ramadan, maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Sunnah hukumnya. Jika apa? Jika tidak membaca kunut. Jika dia tak baca kunut, maka apa? Sujud sahwi, dia lupalah. Yang keempat pula, iaitu waktu membaca kunut dalam solat witir terdapat 3 pendapat. 3 pendapat. Pendapat pertama iaitu pada waktu i'tidal selepas rukuk,
Ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Itu seperti macam biasa kita buatlah para jemaah sekalian. Ya, pendapat yang ketiga pula iaitu berdiri pada waktu berdiri sebelum rukuk. Ini adalah pendapat Imam Ibn Suraij. Ya, Imam Ibn Suraij. Jadi sebelum dia rukuk tu, ya, bila dah habis baca surah, kan bila sembahyang sunat witir yang satu rakaat tu kan kita baca 3 surah, bukan? Jadi bila 3 surah dah habis, ya, sebelum dia rukuk dia baca kunut. Ini pendapat Imam Ibn Suraij. Dan yang ketiga pula, boleh memilih antara sebelum rukuk atau sesudah rukuk. Ini adalah pendapat Imam Rafi'i radhiyallahu an. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita buat macam mana? Kita buat baca kunut itu selepas rukuk. Sebelum bila kita rukuk, kita pun iktidal. Lepas iktidal, sebelum kita sujud, kita baca kunut. Pendapat yang terakhir, yang kelima pula, jika tidak melakukan solat sunat witir, maka boleh setelah jika telah melakukan solat sunat witir, maka boleh setelahnya untuk melakukan solat-solat sunat lain, tidak makruh, tanpa mengulangi solat sunat witir yang telah dilakukan. Begitulah dia para jemaah sekalian. Ini adalah pendapat-pendapat di dalam fikih para jemaah sekalian, ya, di dalam fikih. Alhamdulillah, selesai kita daripada solat tarawih, selesai kita daripada solat apa? Solat sunat witir. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, nanti insya-Allah esok para jemaah sekalian saya akan baca satu bab lagi di dalam kitab kita ini pada muka surat 113. Ini bab iktikaf para jemaah sekalian, ya. Bab iktikaf ni important. Sebab apa? Pada bulan Ramadan memang disunahkan akhir-akhir bulan Ramadan kita iktikaf di masjid. Tapi macam mana dalam keadaan Covid ini sekarang para jemaah sekalian, ya? Macam mana cara kita nak iktikaf? Nanti insya-Allah kita akan baca di dalam kitab kita ini, ya, berkenaan tentang bab iktikaf insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya selama lebih kurang 1 jam pengajian kita ini. Mudah-mudahan ada barakahnya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan inda al hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa rizqan nazara ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.